Baru-baru ini kita mendengar atau membaca laporan Global Nutrition Report 2016 yang menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara ranking tertinggi bagi obesiti di kalangan orang dewasa di rantau Asia. Manakala hasil kajian status kesihatan dan permakanan kebangsaan negara Brunei Darussalam sendiri pula telah mendapati bahawa tahap peningkatan berat badan berlebihan dan obesiti adalah sangat tinggi, mencapai sehingga 61% dewasa. Sementara kesan dari masalah ini telah pula dibutirkan sebagai lebih dari 30% pengidap tekanan darah tinggi, 12.4% pengidap diabetes dan 70% penderita dari kolesterol tinggi. Perangkaan ini amatlah mencemaskan. Ke arah ini, pihak-pihak yang berkenaan dalam kerajaan tidaklah boleh lengah lagi dari memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Dianku Nur Maskuin, Pengiran Duraman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya pendidikan agama dan dakwah diberikan tumpuan serius untuk sentiasa diperkemas dan diperkasa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Majlis Santapan Diraja bagi meraikan pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-15. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima bersempena dengan pertabalan Baginda selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya pihak berkenaan menjadikan pendidikan agama dan dakwah sebagai keutamaan bukannya sebagai rutin semata-mata. Tegas Baginda, pendidikan agama dan dakwah memerlukan penumpuan serius untuk sentiasa diperkemas dan diperkasa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada Majlis Sambutan Isra' dan Miraj Peringkat Negara pagi tadi. Menyentuh mengenai iman, Baginda bertitah iman berperanan sebagai penentu kepada kedudukan umat Islam di sisi Allah. Oleh itu, Baginda menegaskan perkara iman jangan diambil ringan, hendaklah dipupuk dan digilap selalu. Cara menggilapnya titah Baginda termasuklah memperkasa pendidikan agama dengan memastikan kesempurnaannya dari semua aspek. Pendidikan agama janganlah ia indah di atas kertas sahaja.
tetapi hendaklah juga bagus pada amalinya, seperti cara belajar, jadual belajar, masa persekolahan, mata pelajaran, guru dan lain-lain. Ini semua sangat penting untuk menjamin keberkesanan pembelajaran. Bahkan mesti diambil kira juga kebajikan penuntut di dalam sekolah, seperti permakanan dan amali jasmani mereka, kerana kedua-dua faktor ini juga menjadi penentu kepada kesihatan dan pertumbuhan. Ketiadaan keduanya atau jika kedua-dua itu diabaikan, tidakkah ini boleh mengundang risiko buruk kepada pertumbuhan penuntut? Kalau pertumbuhan lemah, maka pencapaian juga pastinya lemah. Mengenai dengan akidah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara mahu melahirkan ramai para ulama selaku tonggak untuk memelihara akidah. Akidah, tegas baginda, amat perlu dipelihara untuk kebaikan bersama. Tanpa pemeliharaan, akidah boleh saja luntur dan lemah. Dalam usaha untuk memelihara akidah, selain melalui pendidikan, langkah memperkasa dakwah juga adalah mustahab, kerana dakwah berperanan besar untuk menyuntik kesedaran beragama atau kesedaran berakidah. Sebab itu kalau dakwah lemah, maka akan lemah pula kesedaran ummah. Jadi pihak berkenaan hendaklah menjadikan pendidikan agama dan dakwah itu sebagai keutamaan, bukannya sebagai rutin semata-mata, tetapi keduanya memerlukan penumpuan serius untuk sentiasa diperkemas dan diperkasa. Ishraq dan Mikraj adalah satu anugerah yang besar selepas turunnya mukjizat kitab suci Al-Quran. Dalam peristiwa Ishraq Mikraj terhimpun hikmah yang masih diamalkan oleh umat Islam sehingga hari ini dan hari kiamat, iaitu perintah mewajibkan solat atau sembahyang. Justru Ishraq Mikraj bukan sahaja peristiwa khusus kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia dikongsikan dengan umat baginda. Kelebihan peristiwa Ishraq Mikraj tersebut menjadi intipati ceramah khas bertajuk Iman Teguh Akidah Kukuh dalam majlis sambutan Ishraq Mikraj peringkat negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri sambutan tersebut di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1438 Hijrah. Yang Amat Mulia Pengeran Lele Cetria Saibun Najabah Pengeran Adang Haji Abdul Aziz bin Pengeran Jaya Negara Pengeran Haji Abu Bakar, Yang di-Pertua dan Istiadat Negara, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Berangkat sama Paduka Dinda dan Anakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Perdana Wazir Sahibul Hima wal Waqar Pengeran Muda Muhammad Bolkiah, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengeran Muda Haji Sofri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengeran Muda Abdul Maling, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengeran Muda Abdul Wakil. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Muhammad Saadun bin Suhaili, Johan Musabaqah Tilawatil Al-Quran Belia Kebangsaan, peringkat akhir tahun 2016.
Menteri Hal Ehwal Ugama dalam Sembah Al-Waluan menggariskan kemurnian fahaman dan amalan berugama mustahak diteguhkan menerusi pendidikan formal dan tidak formal secara terkawal dari sebarang penyimpangan. Justru, Kementerian Hal Ehwal Ugama akan meneruskan usaha menjayakan program-program pendidikan agama menerusi persekolahan sehingga ke pengajian tinggi, program dakwah dan takmir masjid. Masyarakat kita adalah masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh fahaman dan amalan beragama. Ianya mewujudkan suasana beragama yang sangat kondusif bagi peningkatan ilmu dan amalan beragama. Maka disitulah letaknya cabaran kepada tenaga-tenaga yang berpendidikan agama dan juga yang berilmu agama untuk memastikan masyarakat yang dahagakan ilmu dan amalan keagamaan yang mantap itu akan sentiasa mendapat bimbingan ilmu dan amalan beragama menurut fahaman dan amalan yang lazim terpakai dan diikuti di negara ini. Awang Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damin, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, dalam ceramah khasnya yang bertajuk Iman Teguh Akidah Kukuh, antara lain menyentuh mengenai hikmah yang tersembunyi di sebalik perintah mendirikan solat. Kenapa istimewa para tamu Allah? Kami ungkapkan di sini sebelum masuk kepada kenapa istimewanya sembahyang ni. Bila mana kita ni tanyakan kepada diri kita ni, dalam bab salat sembahyang, adakah kita ni terdiri daripada 3 golongan ini? Yang pertamanya, golongan, contohnya hati kita ni tertanya-tanya, bilakah masuknya waktu salat? Menunggu masuk waktu salat zuhur. Selepas habis sembahyang zuhur, menunggu lagi sembahyang waktu asar. Sematulah seterusnya. Dan yang kedua para tamu Allah, bila mana kita ni sedang bersalat, kita ni merasakan ketenangan bila mana berhadapan tu Allah Azza wa Jal. Kita ni merasakan betapa kita ni walaupun pelbagai masalah ada dalam kehidupan kita ni, once kita ni mengangkat takbir Allahu Akbar, kita ni rasakan Masya Allah Tabarakallah betapa tenangnya. Dan yang ketiga para tamu Allah, golongan orang-orang yang bertakwa selepas salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Muhammadin sallallahu Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. warham ummat nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammah. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selaras dengan tema sambutan Isra dan Mi'raj tahun ini, iman dan akidah merupakan tunjang dan asas yang terpenting dalam nadi kehidupan beragama setiap individu Muslim. Dengan iman dan akidah, hati dan keyakinan umat Islam akan terikat dengan satu kepercayaan dan keyakinan yang mantap untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Bagi menyemarakan sebutan Isra dan Mi'raj tahun ini, beberapa acara iringan disusun termasuk karnival mudahnya sembahyang. Bersempena sambutan Isra Mi'raj tahun ini, pameran dan jualan hasil pengusaha-pengusaha tempatan termasuk produk Brunei halal diadakan di Ruang Legar, Pusat Persidangan Antarabangsa. Kebawah Juli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut. Lebih 20 buah petak pameran dan jualan disediakan yang disertai oleh para pengusaha dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung seluruh negara, syarikat-syarikat swasta dan agensi-agensi yang berkaitan seperti Bahagian Kawalan Makanan Halal BKMH, Pusat Promosi Kesihatan, Darussalam Enterprise Day, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB.
Selain jualan produk halal tempatan, klinik Al-Fatihah dan klinik sembahyang juga disediakan untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk pengunjung mentasmik bacaan surah Al-Fatihah. Klinik ini dikendalikan oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, sementara menghalusi tata cara sembahyang dikendalikan oleh Jabatan Pengajian Islam. Keberangkatan baginda ini dihasrat akan dapat menyuntik semangat para pengusaha tempatan untuk terus berkecimpung dalam perusahaan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menjana ekonomi negara. Pameran dan jualan ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam dengan kerjasama Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Melalui pameran dan jualan seumpama ini, ia dapat menyemarakkan dan mempelbagaikan acara sempena sambutan Israk Mikraj peringkat negara dan sebagai mekanisme untuk menjana kualiti dari segi permakanan halal dan pengurusan jual beli yang jujur serta amanah. Pameran dibukakan selama 3 hari, bermula hari ini dan dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Petang tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Majlis Santapan Diraja bagi meraikan pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 Sultan Muhammad ke-5. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihing Datuk Seri Maharaja Datuk Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Sayyid. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Paduka-Paduka Adinda dan Ananda Baginda Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Perdana Wazir Sahibul Himma wal Waqar Pengeran Muda Muhammad Bolkiah, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengeran Muda Haji Sofri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengeran Muda Abdul Maling, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengeran Muda Abdul Wakil, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Hajang Masna, Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Juga menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengeran-Pengeran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Pesawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat mendarat di Pangkalan Tentera Udara Subang lewat petang tadi. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pangkalan Tentera Udara Subang dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Wan Junaidi binti Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia. Juga menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Datuk Peruka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadong, Seri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, tempat persemayaman di sepanjang keberangkatan. Sementara itu, dalam titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Khalima bersempena dengan pertabalan Baginda selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berharap semoga pertalian persaudaraan dan hubungan kerjasama antara kedua-dua buah negara akan bertambah kukuh. Dalam perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengeran Anak Haja Solihah binti almarhum Pengeran Pemanca Pengeran Anak Haji Muhammad Alam, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Khalima sempena dengan pertabalan Baginda menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 dan berharap semoga pertalian persaudaraan dan hubungan kerjasama yang erat lagi mesra yang sedia wujud dan terjalin selama ini di antara negara Brunei Darussalam dengan Malaysia akan bertambah kukuh dan berkembang di masa-masa akan datang demi kepentingan kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing. Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Baginda beserta dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengeran Anak Haja Solihah berdoa ke hadran Allah Subhanahu Wa Taala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Khalima Yang di-Pertuan Agong Malaysia serta keluarga diraja sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku wakil pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat menghadiri istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-15 Sultan Muhammad Khalima. Istiadat berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota di Istana Negara dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia selaku pengurusi jawatan kuasa khas dan isteri serta ahli-ahli jawatan kuasa yang lain sebelum dijunjung berangkat ke Dewan Seri Maharaja. Istiadat ini dihadiri Raja-Raja Melayu serta ahli-ahli kerabat diraja Malaysia dan juga tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri, Wakil Negara Asing dan tetamu kehormat dari dalam dan luar negara Malaysia bersama dengan isteri masing-masing. Istiadat pertabalan dimulakan dengan keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Khalima ke Balairong Seri diiringi oleh Datuk Maharaja Lela beserta Panglima-Panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama, kedua-duanya tongkat perak yang merupakan sebahagian alat kebesaran diraja dan lambang kebesaran kerajaan Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Khalima Sultan Kelantan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 bagi tempoh 5 tahun pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Malaysia pada bulan Oktober 2016. Baginda menggantikan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah
yang tamat tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada bulan Disember 2016. Perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna setiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara. Acara pertabalan ini menandakan acara secara rasminya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima memegang tampuk pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad Kelima diputerakan pada 6 Oktober 1969 di Istana Batu, Kota Baru, Kelantan. Baginda menaiki tahta sebagai Sultan Kelantan yang ke-29 pada 13 September 2010. Sebelum dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan timbalan Yang di-Pertuan Agong ke-14 sejak 13 Disember 2011. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah berkenan berangkat meninggalkan Kuala Lumpur, Malaysia petang tadi setelah menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15 Sultan Muhammad Kelima. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Baron Pihin Khatim Datuk Peruka Wang Haji Hamidun bin Baron Pihin Seraja Khatim Datuk Peruka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Pangkalan Tentera Udara Subang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulan Teramat Mulia ialah Yang Berbahagia Datuk Kamilan Maksum, Ketua Protokol Malaysia. Juga menyembahkan selamat berangkat ialah Tuan Terutama Datuk Peruka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kadi Gadung Seri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesurga Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan isteri serta pegawai-pegawai daripada Pejabat Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Kuala Lumpur. Sepanjang 20 tahun yang lalu, negara berjaya mengekalkan liputan imunisasi kebangsaan sehingga hampir 100%. Penjelasan ini dihuraikan dalam perutusan sempena Minggu Imunisasi Serantau Pasifik Barat. Teruskan bersama berita perdana. Kementerian Kesihatan meraihkan Minggu Imunisasi Serantau Pasifik Barat 2017 dengan tema Vaksinasi Peranan Semua Lindungi Anak-anak dan Komuniti Kita. Ia diraihkan dari 24 hingga 30 April ini dan ia bertujuan untuk mempromosi dan meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan vaksin bagi melindungi semua peringkat umur daripada sebarang penyakit. Menurut Menteri Kesihatan, vaksinasi terbukti menyelamatkan berjuta-juta nyawa dan dikenal pasti secara meluas sebagai salah satu pencegah yang paling berkesan. Dalam perutusan sempena Minggu Imunisasi Serantau 2017, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi berkata, imunisasi ketika ini mencegah kira-kira 2 hingga 3 juta kematian setiap tahun. Yang Berhormat menjelaskan hari ini masih terdapat 19.4 juta kanak-kanak di dunia yang belum divaksinasi dan tidak mencukupi vaksinasi. Penyuntikan rutin vaksin bagi kanak-kanak bukan sahaja melindungi mereka, malahan mencegah penyakit yang mengancam nyawa. Di samping itu, ia juga memberikan titik penting
bagi penjagaan kesihatan peringkat awal untuk setiap kanak-kanak. Negara jelas Menteri Kesihatan sungguh bertuah kerana sejak 20 tahun lalu terus mengekalkan liputan hampir 100% imunisasi tahunan menerusi program imunisasi kanak-kanak kebangsaan untuk kanak-kanak yang berumur sehingga 5 tahun. Tambah Menteri Kesihatan, negara diisytiharkan bebas daripada penyakit seperti polio dan sindrom rubella. Selaras dengan keutamaan strategik Kementerian Kesihatan ke arah memupuk kehidupan sihat, semua peringkat masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan sama-sama berperanan untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit. Peranan iman menjadi penentu kepada kedudukan seseorang di sisi Allah. Dalam zaman yang mencabar ini, keimanan terhadap Allah adalah sangat penting. Justru jika ada iman, hati seseorang itu pasti tidak akan sewenang-wenang untuk melakukan perkara-perkara buruk yang menyalahi agama. Menurut beberapa orang belia yang ditemu bual RTB, usaha untuk memelihara akidah bukan sahaja melalui pendidikan, bahkan langkah memperkasa dakwah juga mustahak. Kita ni perlu ada disiplin diri. Disiplin diri amat penting dalam meningkatkan iman kita ni, dan mudah-mudahan juga kita ni sebagai seorang Muslim mampu meningkatkannya dengan menerapkan nilai-nilai murni serta seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan disiplin diri. Asbab dakwah ni orang ramai boleh menerima ilmu. Bila mana menerima ilmu daripada asas dakwah ni, maka kita ni punya umat ni akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih mantap. Dan ini yang kita ni mahu gagasan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menjadikan Brunei ni negara zikir. Jadi kenapa pentingnya dakwah ni? Kita ni mestilah keluar berdakwah, dan apa yang kita ni dapat daripada dakwah ni kita ni pelajari sama-sama. Kerana apa? Untuk menyatukan ummah kita ni, especially terutamanya di Brunei Darussalam ni, untuk menjadi ummah yang Nabi Muhammad SAW yang mantap dan juga yang kuat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sentiasalah kita ni untuk menjaga solat kita ni, kerana bila mana kita ni menjaga solat kita ni, insya-Allah kita ni cuba untuk mendisiplinkan diri kita ni dan untuk sentiasa menambah lagi keimanan dan ketakwaan kita ni, insya-Allah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, terutama sekali itu yang dimantapkan, kerana itu adalah asas dan didokong oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, demi menjadikan seorang itu sebagai Muslim yang berjati diri, mempunyai keimanan dan saksiah yang mantap. Sambutan ekstrak dan Mekraj peringkat negara disemarakan lagi dengan acara jualan hasil usahawan tempatan. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Your pizza. This, and this. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Welcome to Pizza Hut. Your pizza. This, and this. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Acara jualan hasil usahawan tempatan termasuk produk Brunei halal sempena sambutan Isra dan Miraj adalah untuk menyamarang dan mempelbagaikan sambutan. Ia juga sebagai mekanisme untuk menjana kualiti dari segi permakanan halal dan pengurusan jual beli yang jujur dan amanah.
Agensi-agensi yang berkepentingan seperti Bahagian Kawalan Makanan Halal, Pusat Promosi Kesihatan, Darussalam Enterprise Day dan institusi-institusi perbankan turut serta bagi meningkatkan kesedaran masyarakat setempat mengenai dengan kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan dalam pembangunan ekonomi negara. Ini kami mempamerkan kira proses mendapatkan sijil halal dan permit halal. Dengan itu juga kira mempromosikan lagi macam mana mendapatkan sijil halal sama permit halal ni. So di sini kami ada memamerkan apa-apa piawaian semasa standard kami dan juga kehendak-kehendak dan syarat-syarat untuk mendapatkan sijil halal dan juga permit halal. So in the way juga kami mau meningkatkan lagi awareness lah kira untuk cara mana-mana restoran yang sudah ada dapat sijil halal, kilang-kilang yang sudah berpermit halal dan di sini kami menunjukkan ia punya jumlah dan sebagainya. Selain itu, jualan juga mengetengahkan produk halal tempatan hasil Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dari keempat-empat daerah bertujuan untuk menjana minda pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana IKS dan peniaga-peniaga tempatan bagi menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama membantu mempelbagaikan ekonomi negara yang mantap dan berdaya tahan. Bisamba menyediakan dan mempertengahkan iaitu produk keripik pisang dan agar-agar kering. Ini adalah untuk menyahut saruan. Saruannya itu sempena isyarat mihrad yang Amani menyediakan busana untuk kaum lelaki, kaum Adam yang ingin berketerampilan segak, smart, bergaya dan selesa, terutama bagi mereka yang selalu mengadakan aktiviti sebentar di outdoor, sebentar indoor. Jadi produk yang kami ketengahkan ini merupakan pakaian lelaki yang sangat-sangat selesa yang boleh dipakai outdoor dan indoor dalam waktu seharian itulah. Sangat versatile. Jadi kami mengeluarkan produk iaitu Bin Sahdin Collection yang berhubung kait dengan kurta dan juga jubah dan juga baju cerah Melayu. Especially untuk Ramadan yang akan datang dan juga untuk hari raya lah yang akan datang ni. Jualan dihasrat memberi impak yang besar dan positif dalam dunia usahawan bagi membantu menjana ekonomi negara berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Emmanuel Macron dan Marine Le Pen akan bertanding dalam pusingan akhir undian pilihan raya Presiden Perancis dan China seru tangani isu Korea Utara dengan sabar. Laporannya antara yang dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Pro-Eropah Emmanuel Macron telah mengorak langkah sebagai calon pilihan raya Presiden Perancis dalam pusingan akhir setelah menang undi dalam pusingan pertama. Emmanuel Macron akan berdepan dengan calon dari pusat haluan kanan Marine Le Pen dalam undian pilihan raya yang akan diadakan pada 7 Mei nanti. Macron berusia 39 tahun akan menjadi pemimpin muda dalam sejarah moden. Menurut laporan, dalam pusingan pertama pilihan raya, Macron menang 23.9% undi, sedikit kehadapan dari pemimpin Barisan Nasional berusia 48 tahun Le Pen dengan kiraan undi 21.7%. Manakala mata wang euro melonjak naik berbanding dolar dan yen semasa keputusan undi diumumkan. Marine Le Pen est en deuxième position à 30,7%. Marine Le Pen est en deuxième
Tidak ada calon daripada Parti Republik dan Sosialis berjaya ke pusingan kedua buat pertama kali dalam tempoh 6 dekad yang telah menggegarkan politik negara itu. Undian pilihan raya di Perancis telah menjadi tontonan sebagai teladan politik bagi sentimen populis susulan pilihan raya Tuan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat dan undian Britain meninggalkan Kesatuan Eropah. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengisytiharkan hari berkabung setelah beberapa anggota tentera dibunuh oleh pihak Taliban yang menyamar sebagai anggota tentera dalam serangan terbaru ke atas pangkalan tentera negara itu. Seorang pegawai memberitahu Reuters sekurang-kurangnya 140 anggota dibunuh dan ramai lagi cedera. Para pegawai lainnya berkata yang jumlah tersebut mungkin melebihi dari yang dimaklumkan. Setelah tiba di Mazar Al-Sharif untuk melawat pangkalan berkenaan, Tuan Ghani mengarahkan agar bendera-bendera dikibarkan setengah tiang sebagai penghormatan kepada mereka yang terkorban. Tuan Ghani juga mengadakan mesyuarat mengejut dengan para pegawai kanan keselamatan dan menggesa bagi siasatan ke atas serangan tersebut. Kira-kira 10 orang anggota Taliban memakai uniform dan memandu kenderaan tentera menceroboh masuk ke pangkalan berkenaan dan melepaskan timbakan ke atas tentera yang sedang makan dan meninggalkan masjid. Presiden Xi Jinping dilaporkan telah menyeru bagi mengamalkan sikap bersabar apabila menangani isu Korea Utara. Media kerajaan China memetik seruan kepimpinan China itu ketika beliau menghubungi melalui telefon rakan sejawatannya dari Amerika Syarikat Donald Trump. Hubungan melalui telefon itu adalah yang kedua kali bagi kedua-dua pemimpin berkenaan bercakap secara langsung sejak mengadakan rundingan di Florida awal bulan ini ketika ketegangan meningkat di semenanjung Korea. Menurut media kerajaan China itu, Tuan Xi dipetik sebagai memberitahu Tuan Trump bahawa Beijing menentang keras program senjata nuklear Korea Utara dan berharap semua pihak mengamalkan sikap mengawal diri serta mengelak tindakan memburuk-burukkan keadaan di semenanjung Korea itu. Pentadbiran Trump telah memberi amaran bahawa semua pilihan termasuk tindakan ketenteraan adalah dalam perancangan menjelang satu kemungkinan Pyongyang melancarkan ujian nuklear ke-6 yang mungkin dibuat seawal minggu ini. Sementara itu, Jepun dan Amerika Syarikat bersetuju untuk bekerjasama rapat dan menggesa agar Korea Utara menghalang latihannya di tengah-tengah ketegangan di semenanjung Korea. Persetujuan itu dibuat semasa perbincangan melalui telefon antara Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bercakap kepada para wartawan, Tuan Abe mempunyai berlainan pendapat yang mendalam ke atas Korea Utara. Kemarin, 2 kapal Jepun memulakan latihan bersama dengan USS Carl Vinson di Laut Filipina ketika mereka meneruskan perjalanan dari utara ke semenanjung Korea. Ketegangan meningkat di rantau berkenaan dengan laporan Korea Utara mungkin bersiap sedia melancarkan ujian ke-6 nuklearnya menjelang ulang tahun penubuhan tenteranya esok. China menegaskan krisis di Syria hanya dapat dirumuskan melalui rundingan damai. Tukang masak di India memecahkan rekod dunia dengan memasak paling lama selama 53 jam. Bahan-bahan tersebut dimuatkan dalam berita antarabangsa sebentar lagi. China menegaskan krisis di Syria hanya dapat dirumuskan melalui rundingan damai. Kenyataan Beijing itu disuarakan oleh Duta Khas China ke Syria semasa mengadakan rundingan dengan pegawai-pegawai Mesir di Kahira. Xi Jinping berkata satu-satunya penyelesaian bagi menangani krisis Syria adalah melalui rumusan politik yang dicapai dengan rundingan damai. Tuan Xi berkata China tidak dapat mengandaikan penyelesaian segera terhadap pergolakan di Syria itu sambil menekankan bahawa sebarang tindakan ketenteraan tidak menyumbang kepada satu rumusan. Tegasnya semua pihak tidak menjangkakan untuk menghuraikan isu Syria yang terlalu merumitkan itu boleh dibuat dalam ruang masa yang singkat.
Duta China itu berkata perkara yang paling penting ketika ini ialah agar semua pihak yang terlibat hendaklah mengelakkan sebarang peningkatan ketegangan di samping melaksanakan sepenuhnya perjanjian gencatan senjata. Beliau menambah satu lagi perkembangan positif ialah kekuatan bagi merealisasikan dan komitmen dalam memerangi pengganasan. Perkembangan lain, media tentera pusat pro kerajaan Syria mengeluarkan rakaman video menunjukkan apa yang dikatakan pertempuran sengit di kawasan Hama di negara itu. Sedutan rakaman dilaporkan menunjukkan kemarahan tentera Syria ke bandar Halfaya dan pembedilan sengit oleh tentera kerajaan Syria ke atas kedudukan tentera pembangkang. Agensi berita SANA memetik kenyataan rasmi tentera sebagai berkata askar-askar kerajaan dan pejuang pro-kerajaan menawan Halfaya dan kampung-kampung berdekatan selepas beberapa hari pertempuran sengit. Pemerhati bagi hak asasi manusia Syria yang berpangkalan di Britain berkata kumpulan pemisah termasuk anggota Fatah al-Shamfran yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda berundur dari Halfaya dan kampung-kampung berdekatan selepas pertempuran sengit di darat dan beberapa serangan udara. Di India, seorang tukang masak di Bandar Nagpur memecah rekod dunia dengan memasak paling lama selama 53 jam. Tukang masak Vishnu Manohar memecahkan rekod sebelumnya iaitu 40 jam oleh tukang masak dari Amerika Syarikat Benjamin Perry pada tahun 2014. Orang ramai berhimpun untuk menyokong Manohar, seorang tukang masak terkenal di negara itu. Manohar telah menyediakan sejumlah hampir 750 hidangan menggunakan 8 dapur bersama 15 pembantu. Mengikut peraturan Guinness, dia hanya dibenarkan berehat selama 5 minit selepas beberapa jam memasak. Manohar telah bersiap sedia sebulan yang lalu memasak tanpa henti selama 45 jam sebanyak 3 kali. Persiapan lain, pakar pemakanan Manohar mengarahkannya untuk menjaga pemakanan bagi mengekalkan tenaga. Berjuta-juta bunga dilihat mengembang di Festival Tahunan Skagit Tulip ke-34 di Washington. Terletak kira-kira 70 batu utara Seattle, muara sungai yang meliputi dengan bunga-bungaan kebanyakan tulip, daffodil dan iris telah menarik hampir berjuta-juta pelancong. Mengikut kajian terbaru oleh University Washington, Amerika mencatatkan penghasilan bunga hampir 75%. Naib juara kategori MX Veteran Terbuka Borneo Motocross Series Sarawak 2017 menjadi milik pelumba negara Haji Jamil Haji Abdul Karim. Arsenal menempat tiket ke perlawanan akhir bola sepak Piala FA Inggeris selepas berjaya mengatasi saingannya dalam perlawanan separuh akhir. Ikuti berita mengenainya selepas ini. Sukan motocross. Peserta dari negara Brunei Darussalam, Haji Jamil Haji Abdul Karim telah memerangi tempat kedua kategori MX Veteran Borneo Motocross Series Sarawak 2017. Perlumbaan 2 hari di litar motocross Serikan Pekan Bau Sarawak itu berakhir kemarin. Hampir 100 orang pelumba dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menyertai kejohanan tersebut yang terbahagi kepada 3 kategori. Kategori MX1 dan MX2 dikuasai oleh peserta dari Indonesia, manakala peserta dari Sarawak memenangi tempat pertama dan ketiga dalam kategori MX Veteran. Selain Haji Jamil Haji Abdul Karim, seorang lagi peserta Brunei Muhammad Shah Rizam Haji Tamid menduduki tempat kelima dalam acara Open Motocross. Bola sepak Piala FA Inggeris, Arsenal berpeluang memenangi satu kejohanan berprestij musim ini apabila mara ke perlawanan Piala FA setelah menang 2-1 ke atas Manchester City di Stadium Wembley semalam. Perlawanan begitu sengit dan memaksa ke masa tambahan 30 minit setelah kedua-dua pasukan hanya mampu seri 1-1 dalam masa sebenar. Kemenangan melalui gol Alexis Sanchez memberi kelegaan
kepada pengurus Arsenal Arsene Wenger yang menghadapi desakan untuk meletak jawatan kerana kegagalan Arsenal memenangi sebarang kejuaraan beberapa tahun kebelakangan. Arsenal merupakan pasukan kelab Inggeris pertama mara ke peringkat akhir Piala FA sebanyak 20 kali sejak 2002. Dalam perlawanan akhir nanti, Arsenal akan bertemu Chelsea yang dijadualkan 27 Mei 2017. Sementara itu, dalam dua perlawanan Liga Perdana Inggeris malam menyaksikan Manchester United meraih 3 mata penuh di tempat lawan. Liverpool pula kecundang di laman sendiri. Kita ikuti keputusan perlawanan dan kedudukan 10 pasukan teratas Liga setakat ini. Di Spanyol, pemain terkemuka dunia Lionel Messi mencatat gol ke-500 bersama klub Barcelona dalam aksi La Liga menentang pesaing terdekat Real Madrid. Dalam pertempuran kedua-dua klub bola sepak gergasi Spanyol itu, Barcelona menang 3-2 di gelanggang lawan. Berikutan keputusan tersebut, kedua-dua buah pasukan kini berkongsi mata dalam kedudukan teratas Liga. James Rodriguez pada mulanya dilihat berjaya menyelamatkan satu mata berharga buat Real Madrid dengan jaringan di minit 86 perlawanan menjadikan keputusan 2 sama selepas Barcelona bangkit dari ketinggalan 1-0 melalui gol yang dijaringkan oleh Messi dan Ivan Rakitic. Kapten Real Madrid Sergio Ramos dibuang padang selepas melakukan kekasaran terhadap Messi di minit ke-77 yang sekaligus meningkatkan penguasaan Barcelona di 10 minit terakhir perlawanan. Barcelona akhirnya meraih 3 mata penuh selepas Messi berjaya menjaringkan gol keduanya di minit-minit akhir perlawanan. Rafael Nadal dari Spanyol menjuarai gelaran ke-10 tenis Masters Monte Carlo setelah menewaskan rakan senagaranya Albert Ramos Vinolas dalam perlawanan akhir. Juara bertahan itu pernah memenangi sebanyak 8 kali berturut-turut gelaran Masters Monte Carlo dari 2005 hingga 2012. Nadal hanya mengambil masa 1 jam 16 minit dan 3 mata perlawanan untuk menundukkan Albert Ramos dengan kiraan 6-1, 6-3. Nadal, pemain pilihan keempat, juga menyasarkan perlawanan tenis di Barcelona. Nadal adalah pemain pertama untuk memperoleh kemenangan sebanyak 50 kali di gelanggang tanah liat. Sebelum ini, dia berkongsi rekod bersama Guillermo Velas. Menurut Albert Ramos, sangat sukar bermain di pusingan akhir menentang Rafael Nadal, meskipun dia telah menewaskan pemain nombor 1 Andy Murray dalam pusingan separuh akhir. Melayakkan diri ke pusingan akhir merupakan pertama kali di sepanjang karier Ramos. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang dijangka sebahagian berawan dengan hujan atau hujan di beberapa kawasan. Cuaca pada malam hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman pada malam ini dan mungkin menjejaskan kawasan pesisiran kemudian. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Pagi esok pula hujan berpetir dijangka berlaku pada awal pagi menjejaskan kawasan pesisiran. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula sebahagian berawan kecuali hujan di kawasan pedalaman daerah di Tempurung dan Belai. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter.
Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ikuti ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandar utama ASEAN dan dunia. Akhir sekali kita imbas dan renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengenai sifat orang pintar yang sentiasa menjaga diri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pintar itu ialah yang selalu menjaga dirinya dari hal buruk dan banyak beramal untuk bekalnya di akhirat nanti. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebelum mengakhiri berita perdana malam ini, kita saksikan visual puluhan ribu burung berkumpul di Tianjin di utara China. Burung-burung tersebut seolah-olah sedang menari ketika sedang berkumpul di tepi laut. Dengan itu sekian berita perdana. Seperti biasa, News akan menyusul pukul 10 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.